Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid ustaz yang ustaz kasihi? InsyaAllah pada kelas ataupun aktiviti kurikulum bagi Persatuan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab minggu ni, ustaz akan berkongsi berkenaan dengan kisah Nabi. Baik, kisah Nabi yang ustaz nak kongsikan ialah kisah Nabi Musa alaihissalam yang berhadapan dengan raja yang paling zalim atas muka bumi, iaitulah Fir'aun. Baik, Nabi Musa alaihissalam ini disebut di dalam Al-Quran, namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, menunjukkan kisah yang Allah nak ceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa ini adalah kisah yang sangat-sangat penting dan banyak pengajaran atau pedoman yang boleh kita ambil sebagai umat manusia. Baik, Nabi Musa digelar sebagai Nabi Ulul Azmi, Nabi yang telah Nabi atau Rasul yang telah dilantik oleh Allah SWT untuk menyampaikan Islam, dan digelar Nabi Ulul Azmi kerana cabaran ataupun ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam ini sangatlah dahsyat, dan Nabi Musa ini dikurniakan kepadanya satu kitab yang diberi nama Kitab Taurat. Inilah mukjizat yang agung ataupun risalah yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umat, menyebarkan agama Allah SWT, iaitulah agama Islam. Dan Nabi Musa ni, pendek ceritanya, dia berhadapan dengan Fir'aun, raja yang paling zalim dekat atas muka bumi, dia lah Fir'aun. Jadi ujian sangat hebat lah kepada Nabi Musa. Satu hari Fir'aun ini bermimpi. Dia bermimpi kerajaan Mesir yang diperintah olehnya itu terbakar dengan sangat dahsyat, terbakar. Dan dia sangat terkejut lah dengan mimpi itu, dan dia minta ahli yang menilik mimpi itu untuk mentafsirkan mimpinya. Akhirnya ditafsirkan mimpinya itu sebagai ada seorang laki-laki, bayi laki-laki yang akan menjadi musuh kepada Fir'aun, dan laki-laki ini yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Dan Fir'aun begitu takutlah dengan mimpi tersebut, lalu diperintahkan kepada semua prajurit ataupun tentera Fir'aun untuk membunuh semua anak-anak lelaki, baik masih dalam kandungan ataupun telah dilahirkan. Semua anak-anak lelaki, bayi-bayi, anak-anak kecil dibunuh oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya lah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang juga lahir pada waktu tu disembunyikan oleh ibunya, disembunyikan dan dirahsiakanlah kehamilan ibunya itu, sehinggalah apabila dilahirkan Nabi Musa itu, Allah SWT memerintahkan Nabi Musa ini untuk dihanyutkan, dialirkan di sungai, hinggalah ke sungai Nil. Ini perintah wahyu Allah SWT lah. Jadi nak tak nak ibu Nabi Musa itu kena ikutlah perintah Allah ni. Jadi Allah SWT menjanjikan bahawa Nabi Musa nanti akan dikembalikan dan dia akan menjadi Rasul. Lalu dialirkan ataupun dihanyutkan Nabi Musa, sehinggalah Nabi Musa ini dipertemukan ataupun ditemukan dengan seorang perempuan, iaitulah isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun pun bawa Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Fir'aun untuk dijaga bayi tersebut, iaitu Nabi Musa, dan mintalah kepada Fir'aun, walaupun Fir'aun kata setiap laki-laki ataupun bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh, tapi bila mana Nabi Musa hadir saja, dia terima. Makna kata ini adalah kekuasaan Allah lah. Walaupun bencinya Fir'aun kepada bayi lelaki, tapi Nabi Musa dipujuk untuk dijaga oleh isteri dia. Akhirnya Fir'aun pun tak apalah, dia kata okey, tak apa, kita jaga dia. Akhirnya dicari ibu susuan apa semua, semua ibu susuan tak nak Nabi Musa menolak. Akhirnya dia terima seorang saja ibu susuan, iaitu ibunya sendiri. Akhirnya pendek ceritanya, dibesarkan Fir'aun ini, sehinggalah dibesarkan Nabi Musa alaihissalam
Sehinggalah Nabi Musa ini menjadi seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat cerdik. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Inilah menjadi klimaks ataupun bibit-bibit kisah kita pada bibit-bibit yang paling utama lah, peristiwa yang paling utama dalam penceritaan kita hari ini, apabila Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ini dia minta kepada Allah untuk mendapat seorang peneman lah, peneman sebelum dia bertemu dengan Fir'aun. Maka Allah SWT mengutuskan Nabi Harun. Lalu bergeraklah Nabi Harun dan juga Nabi Musa AS bertemu dengan Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar dilembutkan hati, dilapangkan dada, dipermudahkan lisan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bukan senang nak berdakwah dengan raja yang sangat zalim, dan paling kita katakan ada kuasa lah, maksudnya kuasa dari sudut hartanya banyak, dari sudut dia pun banyak kekuatan tentera, dia pun hebat dan sebagainya. Takutlah kita ni, maksudnya Nabi Musa pada waktu tu ya betul ada wahyu, cuma kalau dari sudut sifat manusia dia mesti takut lah nak bertemu dengan seorang raja. Walau bagaimanapun akhirnya Allah memudahkan dakwah Nabi Musa. Nabi Musa walaupun ditolak oleh Fir'aun, tapi Nabi Musa dan Nabi Harun berjaya menyampaikan risalah Islam tu. Cuma Fir'aun menolak, Fir'aun dan juga tentera ataupun rakyatnya menolak dakwah Nabi Musa, sehingga kan dakwah Nabi Musa alaihissalam ini tidak diterima. Bahkan dikatakan Nabi Musa ni terkena sihir. Bahkan disebut juga ayat-ayat Nabi Musa adalah ayat-ayat yang putar belik, ayat-ayat yang memang tidak pernah dengar, tidak pernah mereka ni dapat daripada nenek-nenek moyang mereka dulu kan. Nenek moyang mereka tak ajar mereka begitu. Tiba-tiba datang Nabi Musa ajar mereka untuk sembah Allah. Gila ke dia berkata Nabi Musa ni? Gila ke apa? Umpamanya begitulah, dikatakan Nabi Musa ni sihir dan sebagainya. Akhirnya nak dipendekkan cerita kita ni, Nabi Musa alaihissalam dan juga Fir'aun dipertemukan dalam satu perjumpaan. Dalam perjumpaan tu Fir'aun mengumpulkan semua ahli sihirnya yang hebat. Kumpulkan semua ahli sihir yang pandai pandai ubah macam-macam lah kan, pandai menyihir ni. Akhirnya diperintahkan oleh Nabi Musa, tunjukkan kekuasaan kamu semua yang kata kamu hebat sangat ni, nak lawan dengan Allah, kuasa Allah, tunjukkan kekuasaan kamu. Lalu ditunjukkan, dipersembahkan kekuasaan ahli-ahli sihir Fir'aun ini, iaitu mereka melakukan mereka melepaskan tongkat mereka, melepaskan tongkat masing-masing. Akhirnya tongkat mereka itu berubah menjadi ular. Tapi ular-ular yang maksudnya yang mereka persembahkan ni adalah ular-ular yang tak berapa besar pun, kecil saja. Kecil je. Tapi setelah mana mereka tunjukkan kekuasaan mereka itu, akhirnya Nabi Musa datang. Nabi Musa juga melepaskan tongkatnya. Akhirnya tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi ular yang sangat-sangat besar. Yang mana ular itu akhirnya memakan seekor-seekor ular yang dipersembahkan oleh ahli sihir Fir'aun tadi tu. Ular Nabi Musa makan seekor-seekor tu, terkejut ahli sihir dan juga Fir'aun terkejut. Oish, hebat rupanya Nabi Musa. Sebab sebelum ni mereka tidak beriman kepada Nabi Musa, sebab kan Nabi Musa tak tunjuk apa-apa kuasa. Sebenarnya Nabi Musa ini diberikan wahyu ataupun kekuasaan itu daripada Allah, lagi hebat daripada mereka. Lalu akhirnya Fir'aun pun tak puas hati. Fir'aun berasa dendam dengan Nabi Musa, walaupun pengikut Nabi Musa, pengikut Fir'aun yang ahli sihir tadi tu, kebanyakannya semua pada waktu itu memeluk agama Allah lah, sembah Allah, akhirnya peluk Islam. Tapi Fir'aun sangat degil, dan beberapa pengikutnya yang lain lah masih lagi tidak mahu beriman kepada Allah. Dipendekkan ceritanya lagi, akhirnya
disebabkan dendam ataupun tak puas hatinya Fir'aun kepada Nabi Musa ni, kerana kedegilan Nabi Musa nak sampaikan juga Islam, nak berdakwah juga, akhirnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun untuk diseksa lah. Nabi Musa dicari ataupun memang Nabi Musa mahu diseksa oleh Fir'aun lah. Akhirnya Fir'aun pun berhasrat untuk mengumpulkan tenteranya, cari nak bunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun melakukan satu misi untuk menjauhkan diri daripada kerajaan Mesir, ataupun berpindah kepada tempat lain lah. Nak lari daripada kerajaan Mesir, kerajaan Fir'aun tu. Akhirnya tiba di satu laut, yang mana kita masyhur lah kisah ini. Tiba di satu laut yang luas, Laut Merah yang kita kenal sebelum ni. Pada waktu tu Nabi Musa dan pengikutnya masih tak boleh nak rentas laut lah. Apabila dikejar oleh Fir'aun tu, macam mana kan? Akhirnya datang perintah wahyu Allah SWT untuk Nabi Musa melepaskan tongkatnya itu, lalu melepaskan tongkatnya ke laut yang mereka nak rentas tu. Walaupun pada awalnya pengikut Nabi Musa tak percaya lah, kenapa macam mana nak rentas laut ni, boleh ke? Satu yang ajaib kan, kalau boleh maksudnya ditakdirkan oleh Allah untuk Nabi Musa dan pengikutnya boleh rentas laut, maksudnya itu satu yang ajaib. Nabi Musa kata sabar, yakin dengan Allah, ini kita nak bawa agama Allah, yakin dengan janji Allah. Setelah mereka yakin apa semua tu, akhirnya Allah menunjukkan kekuasaannya apabila Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Akhirnya terbelah laut itu, dan Nabi Musa dan pengikutnya boleh merentasi laut tersebut. Setelah mereka sampai ke sempadan ataupun sampai ke daratan, lepas daripada laut tu, semua Nabi Musa dan juga pengikutnya diselamatkan oleh Allah SWT, terselamat. Tapi sebaik saja Fir'aun dan pengikutnya nak rentas ke laut tu, akhirnya Allah menenggelamkan mereka ke dalam laut Merah ataupun laut yang direntasi oleh Nabi Musa dan pengikutnya tadi tu. Allahu Akbar. Ini kuasa Allah. Barangkali kita pun tidak terfikir kan, bagaimana boleh jadi begitu. Tapi ini mukjizat Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka daripada kisah inilah kita faham beberapa hikmah ataupun pengajaran, tauladan, pedoman semualah yang dapat kita ambil. Yang pertama sekali ialah kita mesti yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mesti membawa panji kebenaran. Kita mesti memperjuangkan kebenaran Islam, menyebarkan risalah Islam, memperjuangkan agama Allah, wahyu Allah, walau dalam apa jua keadaan. Walaupun Nabi Musa ni perik nak buat dakwah ni, tetapi disebabkan kekuasaan Allah, disebabkan keyakinan Nabi Musa dan pengikutnya iaitu Islam kepada Allah, yakinnya mereka, akhirnya Allah bantu mereka. Begitu. Kita pun kena begitulah. Bila kita bercakap mesti benar. Bila kita bermuamalah ataupun kita bergaul dengan orang, mesti kita bercakap benar. Kita mesti membenarkan janji Allah, dan kita juga memperjuangkan untuk kebenaran janji Allah itu tercapai. Dan yang kedua ialah kita jangan melakukan kezaliman seperti mana Fir'aun, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini bila-bila sahaja dia boleh mendatangkan bala dan bencananya, azabnya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman ke atas makhluknya yang lain. Jadi anak-anak, Ustaz kira ini dah sampai dah 15 minit kita berbicara tentang kisah Fir'aun dan juga Nabi Musa yang dipilih oleh Allah ini. Mudah-mudahan kita memahami sedikit pengajaran daripada kisah ini dan kita dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah Ustaz minta maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan perkongsian Ustaz dapat memberikan suntikan motivasi untuk kita beramal dengan ajaran Al-Quran dan beristiqamah pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.